صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya juga kita dapat berjumpa pada hari ini sempena Forum Irsyad Anjuran Jabatan Mufti Kerajaan. Pada Forum Irsyad hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tema yang sangat menarik sempena Aidil Adha bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi. Tema kita pada forum hari ini ialah kesempurnaan ibadat korban. Alhamdulillah, insya-Allah yang akan berkongsi dan mengupas tema kita pada hari ini dua pegawai daripada Jabatan Mufti Kerajaan dan seorang daripada syarikat PDS Abatua Sendirian Berhad. Sukacita saya memperkenalkan panel kita yang pertama, yang mulia di sebelah kiri saya, Ustazah Rini Yanti binti Haji Sunni, pegawai Bufus Kanan Jabatan Mufti Kerajaan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Di sebelah kanan saya pula ahli panel kita yang kedua, pengurus am syarikat PDS Abatua Sendirian Berhad, yang mulia Awang Haji Sabirin bin Haji Osman. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar kita? Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga, yang di ujung sekali sebelah kiri, yang mulia Ustazah Hajah Nur Ashikin bin Haji Abdul Majid, pegawai istimbat Jabatan Mufti Kerajaan. Apa kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan forum kita hari ini, peramba kaula saya ingin meminta izin untuk menggunakan ganti diri bagi diri saya sepanjang forum ini dijalankan. Baiklah, para hadirin yang saya hormati sekalian, disebut saja perkataan korban, kita akan cenderung memahami perkataan tersebut mengenai ibadat korban. Sebenarnya korban atau pengorbanan dalam aspek pengertian yang lain ia amatlah luas sebenarnya. Boleh kita katakan pengorbanan seorang muslim itu kepada penciptanya. Bagaimanakah pengorbanan kita dalam melaksanakan ibadat sembahyang contohnya? Begitu juga bagaimanakah pengorbanan kita untuk dalam menunaikan zakat dan lain-lain perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah semua ini kita telah korbankan? Pengorbanan yang sebenar yang kita cari ialah pengorbanan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam melakukan perkara pengorbanan itu ikhlas, melakukan pengorbanan itu hanya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Begitu juga sebagai ibadat kepada kita. Justru itu pengorbanan kita pada hari ini, iaitu pengorbanan dalam melakukan ibadat korban itu
merupakan semata-mata kerana Allah bagi mendapatkan pahala dan ganjarannya juga. Baiklah, untuk memulakan forum kita pada pagi ini, apa kata kita persilakan ahli panel kita yang pertama, Ustazah Riniyanti binti Haji Sunni. Ya Ustazah, dalam melaksanakan ibadah korban itu Ustazah, bolehkah Ustazah jelaskan terlebih dahulu mengenai apakah hukum dan fadilat bagi orang yang melakukan korban? Silakan Ustazah. Terima kasih Muzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan pengerusi, rangkaian ahli panel, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Seperti yang telah kita ketahui tadi, ibadat korban merupakan salah satu daripada syiar Islam. Hukum melakukan ibadat korban itu sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut ke atas orang Islam yang berakal, baligh dan berkemampuan. Ibadat korban apabila ia dikerjakan akan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan pula, tidak akan mendapat dosa. Akan tetapi ulama mengatakan orang yang berkemampuan tetapi tidak melakukan ibadat korban, dia layak untuk mendapat teguran. Tuntutan melakukan ibadat korban bagi orang yang beragama Islam adalah sunat muakkadah ainiyah ke atas dirinya. Ini bermaksud tuntutan sunat melakukan ibadat korban itu tidak akan gugur dari dirinya sehinggalah dia melakukannya sendiri. Manakala tuntutan melakukan ibadat korban bagi sebuah keluarga, ia adalah sunat muakkadah kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan kifayah di sini ialah apabila salah seorang pada ahli keluarga tersebut melakukan ibadat korban, maka gugurlah tuntutan sunat muakkadah melakukan ibadat korban daripada ahli keluarganya yang lain. Di sini memadailah seorang melakukan ibadat korban, tapi kalau lebih lagi lebih baik. Dan sungguh pun tuntutan sunat muakkadah melakukan ibadat korban itu telah gugur daripada ahli keluarga yang lain. Dari segi pahala, hanya orang yang melakukan ibadat korban tersebut yang akan memperolehinya. Sementara ahli keluarganya yang lain yang tidak melakukan ibadat korban tersebut, mereka tidak akan memperolehi pahala ibadat korban tersebut. Melainkan orang yang berkorban tadi meniatkan untuk mengongsikan pahala ibadat korbannya dengan ahli keluarganya itu. Mengenai fadilat ibadat korban pula, ia bukanlah satu perkara yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilat dan keuntungan melakukannya adalah sangat besar. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang fadilat berkorban ini. Antaranya ialah yang pertama, orang yang berkorban akan dikurniakan dengan kebajikan, iaitu bagi setiap bulu binatang korbannya dia dikurniakan dengan satu kebajikan. Kedua, titisan darah yang pertama dari binatang korbannya merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu. Dan ketiga, darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibawakan 3 saja fadilat tadi, namun ataupun sudah cukup untuk menggambarkan kepada ketani betapa beruntungnya orang yang melakukan ibadat korban. Kerana harta yang dibelanjakan itu pasti akan mendapat ulangan yang besar berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sekarang sebaliknya, orang yang berkemampuan tetapi tidak melaksanakan ibadat korban,
bagaimana pula kedudukannya? Antara perkara yang perlu petani ketahui dalam pelaksanaan ibadat korban, di sana ada pendapat yang mengatakan yang menghukumkan ibadat korban itu wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Oleh itu, orang yang beragama Islam, berakal, baligh dan berkemampuan, jika dia tidak melakukan ibadat korban, ia bukan saja mendapat pahala sunat, dia juga akan kerugian kerana tidak merolehi fadilat dan keuntungan yang telah dijanjikan. Bahkan hukumnya adalah makruh. Sehingga kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata mengenai perkara ini. Beliau berkata yang artinya, aku tidak memberikan kelonggaran untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu. Jadi amat rugilah jika orang yang mampu untuk melakukan ibadat korban, ia indah merebut peluang untuk melaksanakannya, sedangkan nilainya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan pengerusi, hadirin dan hadirat, kalau ketani ketika menyambut hari raya Idul Fitri, ada antara ketani yang sanggup berbelanja besar untuk meraihkan dan memeriahkannya. Maka pada hari raya Idul Adha ini, inilah peluang. Inilah saatnya ketani berbelanja besar pula untuk menyertai ibadah korban dan seterusnya bersama-sama membesarkan lagi syiar Islam ini. Allahu a'lam. Begitu jelas ya bahawa melakukan ibadah korban itu yang kita ini dengar tadi dari ahli panel kita pertama, sunat muakkadah hukumnya, dan melakukan ibadah korban itu banyak fadilatnya dan hukumnya makruh bagi orang yang berkemampuan tidak melakukan ibadat korban. Terima kasih Ustaz. Baiklah, saya teruskan dengan panel kita yang kedua, Yang Mulia Tuan Haji Sabirin. Tuan Haji, dalam menangani keperluan orang ramai untuk melakukan ibadat korban, Tuan Haji, bagaimanakah cara atau pengendalian syarikat PDS dari segi permohonan dan pemilihan binatang bagi urusan penyembelihan ibadat korban, dan adakah terdapat cabaran yang dihadapi sempena ibadat korban itu dilaksanakan, Tuan Haji? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pengurusi, ahli panel yang lain, para jemputan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persediaannya bermula dengan membuat tempahan untuk mendapatkan binatang-binatang kurban. Lazimnya dilakukan sebulan lebih awal sebelum tarikh acara kurban, untuk langkah penyelarasan awalnya untuk memastikan yang binatang-binatang kurban yang akan dibawa itu mematuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk binatang kurban. Kami lazimnya menggunakan hikmat pembekal ataupun ejen-ejen di Australia yang memang sudah arif dalam membekalkan daging-daging untuk ataupun binatang-binatang kurban. Memang doa ini sudah dari tahun ke tahun biasa membekalkan untuk sama ada di Brunei, di Malaysia dan sebahagiannya yang negara-negara lain. Okey, dari segi dari segi pemilihan baka ataupun jenis binatang korban yang digunakan, memang terdapat bermacam-macam baka yang boleh digunakan, tapi khusus untuk PDS, untuk orang ramai kami menyediakan baka steers. Steers ni kalau bahasa kasarnya lembu jantan. Lembu jantan walaupun dari segi harga ia lebih tinggi sedikit, waktu kami membeli memang ia lebih tinggi sedikit daripada lembu biasa. Tapi pemilihan steers ni ada pasalnya ya. Ada dua kaedah yang kami gunakan. Satu, steers ni ia kualiti dagingnya memang lebih baik daripada lembu biasa. Itu satu. Keduanya ia lembu jantan. Jadi risiko petani bila tani menyembelih itu, kadang-kadang kedapatan sudah menyembelih itu yang binatang yang disembelih itu bunting ataupun Jadi risiko itu memang tidak ada. Itu satu.
Dan berbalik lagi kepada tadi pemilihan, pelayaran bagi jangka untuk menyampaikan binatang korban daripada Australia ke Brunei lazimnya memakan masa dalam masa seminggu. Itu pun dibuat percaturan tu ia datang tu jangan dia terlampau menampung kepada tarikh penyembelihan tu. Ini penting kerana untuk memastikan yang lembu yang didatangkan itu akan dapat masa yang rehat, masa yang cukup untuk berehat, akan diberikan makanan, akan diberi minuman dan dijaga dengan sebaiknya. Tujuan ini adalah untuk kaki tangan kami memastikan yang binatang-binatang ini sekarang di dalam keadaan yang baik sebelum hari penyembelihan. Itu satu. And then waktu itu memang dijagalah sebelum proses persediaan awal, artinya melabel apa semua sekali memang dibuat. Saya berpindah lagi pada aspek customer service, apa yang dialami oleh yang sudah membuat tempahanannya. Ia bermula dengan kami membukakan peluang untuk orang membuat tempahan binatang-binatang korban, baik yang dilakukan secara persendirian ataupun secara berkumpulan. Ini akan dilanjutkan kepada proses pembayaran. Ini penting proses pembayaran ini selanjutnya istilahnya ia berniat dan selanjutnya ia mewakilkan pihak PDS untuk penyembelihan, untuk proses penyembelihan. Perlu ditekankan di sini macam kami ini mengambil berat kesempurnaan proses yang kami jalankan itu untuk tujuan itu lazimnya syarikat PDS akan menghadkan jumlah yang disembelih pada setiap hari itu. Lazimnya di antara 50 ke 80 sehari, bergantung kepada saiz binatang yang sudah ditentukan. Itu saja. Terima kasih. Segi cabaran Tuan Haji macam mana tu? Cabaran yang pernah dihadapi oleh syarikat PDS. Saya boleh kongsikan dua sini cabaran yang lazimnya. Ini memang berlaku pada setiap tahun. Macam mana orang akan mengimbangi bajet ataupun peruntukan yang telah ditetapkan oleh orang yang berminat untuk berkorban, baik dari segi orang ni harga seekor ataupun 7 bahagian atau memang lazimnya kaedah orang ini membuat perbandingan harga tu daripada tahun ke setahun ataupun daripada sebuah syarikat ke sebuah syarikat yang lain. Memang tak ada masalah, tapi perlu saya tekankan di sini dalam habis kita membuat penilaian itu perlu juga diambil kira apa jenis ataupun baka yang digunakan. Itu satu. Kedua, dari segi live weight-nya animal atau binatang itu berapa besarnya. Kedua faktor ni akan mempengaruhi kualiti daging yang akan diagihkan dengan kuantiti daging yang diagihkan. Itu satu perkara yang saya rasa perlu ditekankan jangan kita ni melihat harga saja. Lagi satu dari segi masalah yang selalu dihadapi ialah masalah tagging atau penandaan pada telinga haiwan banyak perbincangan mengenai perkara ini, tapi di sini saya akan menjelaskan kaedah tagging ini memang keperluan yang telah ditentukan oleh pemerintah ataupun pihak berkuasa di Australia. Kenapa tagging ini diperlukan? Ya, dari awal sudah istilah orang Brunei menandai daripada haiwan itu lahir. Ia juga menandakan di mana ia lahir, di mana ia telah ditempatkan. Mungkin ia pindah dari satu farm ke satu farm waktu yang membesar, hinggalah ke masa ia contohnya ke Brunei diekspor. Memang ditandakan sampai ke tahap di mana ia disembelih. Ia adalah kaedah pengurusan dari Australia. Artinya ia tracking animal itu dari mana ke mana dan memastikan yang supply chain ini orang yang mengendalikan itu adalah orang yang sudah bertoliah untuk mengendalikan binatang-binatang daripada Australia. Ini bukan untuk binatang korban saja. Secara keseluruhannya binatang yang didatangkan, binatang lembu apa yang didatangkan dari Australia memang melalui kaedah ini. Itu satu. Kedua, traceability. Traceability ini dari segi aspek food security
Artinya melalui tagging ini ia dapat orang menulis balik dari mana dari mana asalnya, di mana ia ditempatkan. Lepas itu sampai yang secara halusnya apa pernah dimakan, apa ubat digunakan, macam mana kaedah pemeliharaan. Ini penting kalau ada satu-satu masalah ataupun ada satu-satu masalah dan siasatan perlu dibuat. Bila pihak-pihak tertentu merumuskan macam mana akan menyelesaikan masalah itu, apa rumusannya. Jadi this is the purpose of having ini dapat dianu balik lah, ia punya history lah. Memang ini kadang-kadangnya contentious sedikit banyak perbincangan mengenai taggingan ya. Tapi perlu saya kongsikan di sini. Memang ada usaha sebelumnya untuk mendapatkan pengecualian penggunaan tagging ini khusus untuk binatang-binatang yang akan digunakan untuk korban. Memang ada application dari masa ke masa. Setakat ini apa yang saya terima, kerajaan Australia memang tidak pernah meluluskan sama ada application itu dibuat dari aspek komersial ataupun dari segi keagamaan atau artinya penekanannya memang mustahil tagging atau Ustaz. Okay, terima kasih ahli panel kita yang kedua. Dari sini Tuan Haji, tagging itu adalah menjadi kemestian bagi pihak yang tertentu untuk menandakan binatang tersebut Tuan Haji. Okay, terima kasih Tuan Haji. Jadi dalam perkara ini ada baiknya saya ajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang ketiga, Ustazah Hajah Nur Rashikin. Ya Ustazah, dari apa yang faham tadi, ada menyatakan tagging ataupun penandaan pada telinga binatang. Apakah hukum memilih binatang tersebut dijadikan sebagai ibadat korban? Ustazah, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang mulia pengerusi, rakan-rakan ahli panel, hadirin hadirat yang dihormati. Berkenaan masalah ear tagging itu, ear tagging sebagaimana yang telah ahli panel terangkan tadi, ia biasa dipakai untuk penandaan binatang bagi apa-apa keperluan syarikat penternakan secara global, seperti untuk tujuan pengesanan atau pengenalpastian dan sebagainya. Jadi proses memakai ear tag ini ialah dengan menggunakan kacip telinga untuk menindik atau melubangi telinga sebelum meletakkan alat penanda atau tag. Jadi proses tersebut biasanya akan mengakibatkan telinga terpotong dan terpisah hingga menyebabkan aib serta tidak sah dijadikan korban. Kerana salah satu syarat binatang yang sah dijadikan korban ialah ia hendaklah sempurna daripada aib. Dan antara aib binatang yang tidak sah dijadikan korban ialah terpotong telinganya walaupun sedikit kerana hilang daging yang boleh dimakan. Akan tetapi jika yang terpotong itu, yang terbelah telinga itu, terpotong telinga tetapi masih bersambung ataupun tidak terpisah dagingnya, maka dalam keadaan itu harus dijadikan binatang korban tetapi dihukumkan makruh. Jadi perlu ditekankan di sini bahawa pemilihan binatang korban itu adalah penting bagi menentukan seseekor binatang itu sah dijadikan korban. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' berkata yang artinya tidak harus untuk dijadikan binatang korban binatang yang terpotong semua telinganya. Jika terpotong atau koyak sebahagiannya, hendaklah diperhatikan. Jika daging telinga tidak terpisah, hanya terpotong atau koyak tepinya dan daging yang koyak itu masih kekal bersambung kepada telinga dalam keadaan tergantung, maka ia tidak dilarang dan harus dijadikan binatang korban. Jadi dalam keadaan ketiadaan binatang yang sempurna telinganya, contohnya Al-Qadhi Hussein rahimahullah disebutkan, menurut pendapat beliau disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, harus menggunakan binatang yang telinganya
binatang yang sempurna telinganya dengan syarat setelah berusaha bersungguh-sungguh. Oleh itu, pihak yang diamanahkan untuk mengurus dan mendatangkan binatang korban hendaklah berusaha bersungguh-sungguh terlebih dahulu mencari mendapatkan binatang yang telinganya sempurna. Namun jika tidak mencukupi keperluan, misalnya bolehlah ditambah dengan binatang yang telah menjalani proses ear tagging yang terpotong telinganya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah atas penjelasan hukum mengenai isu tagging atau penandaan pada telinga binatang yang dijadikan korban. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya sebelum saya membukakan soalan kepada para hadirin terlebih dahulu, ada baiknya saya ingin menunjukkan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, Tuan Haji Sabirin. Tuan Haji, setelah selesai penyembelihan binatang korban, bagaimanakah syarikat PDS menjalankan proses pengasingan, pembahagian dan pengagihan daging korban? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, sebelum saya menjawab soalan pengurusi itu, akan memberitahu saja skop servis yang diberikan oleh syarikat PDS ini dalam penyembelihan ini adalah daripada proses pemilihan dan penyembelihan sampai pembahagian plastik-plastik yang mengandungi tulang dan daging daripada binatang kurban. Artinya tidak melibatkan, setelah itu ia diserahkan kepada yang mempunyai korban ataupun wakilnya. Jadinya tidak melibatkan, kami tidak melibatkan dalam, tidak terlibat di dalam pengagihan kepada pihak-pihak yang layak menerima daging korban itu. Itu satu. Berbalik pada soalan pengurusi tadi, ya memangnya kadang-kadang kita dah melihat apa yang terjadi dalam rumah penyembelihan, tidak semua yang berpeluang melihat apa yang terjadi dalam rumah. Jadi saya terang di sini bagi pengurusan penyembelihan korban ini, ia bermula dengan penandaan binatang yang sudah dikhususkan untuk penyembelihan korbanannya. Tani ambil contoh misalnya satu binatang itu tani tandakan nombor 3. Tani tandakan nombor 3, setelah itu dipastikan sudah ditetapkan nombor 3 ini siapa yang mempunyainya. Okey, siapa yang mempunyai, artinya yang berkorban itu ataupun wakilnya sudah ditetapkan. Ini perlu terutama sekali dari segi sekarang bila kita ni menyembelih, pelepasan niat sembelih itu kita ni tahu sudah siapa untuk siapa yang nombor 3 ni. Contohnya setelah penyembelihan ada beberapa proses lagi tu. Ya, ini orang ni proses-prosesnya antaranya ialah melepaskan kulit, melapah dan memotong-motong. Macam itu. Dari segi pengawasan yang kami buat, bila ia sudah dilapah atunya keluar terbahagi kepada beberapa bahagian, contohnya kepalanya, badannya dan juga isi-isinya, ini akan bergerak secara berkelompok dan setiap bahagian itu akan dilabel dengan nombor 3 tadi. Masih tadi dapat melihat daripada binatang yang mana nombor 3. Ini perlu artinya masih utuh ini siapa punya, ini nombor berapa. Ia bergerak secara berperingkat. Itu satu cara pengawalan penyeliaan. Lagi satu, ia semasa ini bukannya sekong saja binatang yang disembelihan ya. Ada tu. Artinya ada nombor 3, nombor 4. Jadi cara pengawalan kami, bila ia bergerak tu ini nombor 3, ia sampai ke satu meja tu, tidak akan berlaku yang nombor 4 ini sampai ke meja tu. Memang ada pengasingan tu. Bila mana yang binatang daripada nombor 3 ni, bahagian-bahagian daripada nombor 3 ni sudah bergerak, barutah yang lain itu menyusul macam itu. Jadi ia dibuat secara teratur berperingkat sampailah ia sampai ke penghujungnya bila ia masuk ke bungkusan. Jadi cara pembungkusan ini lagi satu, ada 3 kaedah yang lazimnya orang kita digunakan. Satu ada semada aku milih servis untuk dipotong-potong sekilo-sekilo dalam plastik, ataupun setakat memisahkan daging daripada tulang, ataupun yang paling simple orang kita ni sampai 4 saja, sampai 4.
Bila sudah itu memang ditetapkan awal, jadi ini kaedahnya dibungkus tani ambil balik semula binatang yang nombor 3 nya. Jadinya ia dibahagi-bahagikan. Contohnya plastik-plastik yang sekilo-sekiloan dimasukkan kepada satu plastik yang lebih besar, isi contohnya isi Jadi pada plastik besar itu andang ditandakan tu nombor 3. Cuma 7 kepalanya mana-mana bahagian yang perlu diserahkan akan masih lagi utuh labelnya tu nombor 3. Sampailah ke peringkat penyerahan kepada yang mempunya ataupun wakilnya. Walaupun istilahnya tanggungjawab kami habis itu sudah tu, artinya selesai Tapi saya ingin menekankan di sini kepada yang menguruskan penyelia, tujuan ini bukan setakat pengawasan dari segi ia dipotong sampai ke sana tu, ada tujuannya lain gitu. Artinya jangan sampai waktu habis kita menerima itu sudah atau masa pengangkutan atau jangan terdiambak nombor itu, jangan terdiulah-ulah lagi, jangan tercampur-campur seboleh-bolehnya. Sebab apa? Ia boleh mengakibatkan pencampuran untuk orang kemudian, terutamanya bila yang melibatkan jumlah yang banyak. Artinya kekalkan tu nombor itu sampai ke acara habis kita. Jadi bila acara pengagihan habis kita sudah pasti ini siapa mempunyai korban. Cuma itu saja. Okey, terima kasih Tuan Raja. Jadinya di sini yang saya dapat pahami, binatang tersebut akan diberi label contoh label tadi nombor 3 saya. Artinya di sini diberi label itu supaya tidak berlaku kekeliruan Tuan Raja ataupun salah ambil oleh peserta yang berkorban ataupun wakilnya Tuan Raja. Saya. Okey, terima kasih Tuan Raja. Sekarang kita bukakan soalan kepada para hadirin mengenai isu atau jika ada sebarang kemuskilan mengenai perkara sempena melakukan ibadat korban ini. Di sini kita akan membukakan 2 soalan saya daripada para hadirin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya adalah bagaimana kita ni melaksanakan ini berkaitan dengan pembahagian daging ataupun potongan-potongan itu. Bagaimana melaksanakan pembahagian 4 ekor lembu daripada korban 28 orang? Adakah boleh pembahagiannya itu dengan cara dicampur dulu semua daging ataupun semua potongan daripada 4 ekor lembu itu kemudian dibahagi 3 baru diagihkan, ataupun setiap seekor lembu itu hendaklah dibahaginya dulu selepas itu kemudian lembu yang kedua itu dibahagi lagi dibagi 3, ataupun lembu ketiga pun sama, selepas itu yang terakhir baru diagihkan, ataupun boleh macam yang awal tadi dicampur dulu semua sama ada 4 ekor ke ataupun 5 ekor, lepas itu baru dibagi 3 dan diagihkan. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyoal. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, saya persilahkan ahli panel kita yang kedua, Ustazah Nur Ashikin. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Berkenaan pembahagian 4 ekor lembu yang dikorbankan oleh 28 orang peserta. Sebelum petani membahagikan 4 ekor lembu ini, petani lihat dulu kepada pembahagian 1 ekor lembu. Jadinya pembahagian 1 ekor lembu, ada berapa orang dan siapa yang ikut serta dalam penyembelihan seekor lembu itu. Kalau seekor kambing, kita tahu tu seekor kambing hanya untuk seorang peserta. Manakala seekor lembu ia boleh dikongsikan oleh 7 orang peserta. Jadi kalaulah seekor lembu itu diikut serta oleh 7 orang peserta, maka ia dibahagi kepada 7 terlebih dahulu. Kemudian petani berbalik kepada niat setiap peserta itu. Adakah ia akan berniat untuk berkorban ataupun akikah ataupun sembelihan biasa? Jikalah ia itu berniat untuk berkorban, dilihat lagi
iaitu kan berniat untuk korban wajib ataupun korban sunat, kerana cara pembahagian ini adalah tertakluk kepada niat masing-masing peserta. Kalaulah ia tu berniat untuk korban wajib ataupun kalaulah daging korban itu bertukar menjadi korban wajib, ia hendaklah bahagian yang wajib itu disedekahkan keseluruhannya, termasuk dagingnya, kulitnya, tanduknya, kukunya, kesemuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan haram orang yang berkorban mengambil ataupun memakan dari daging itu. Sekiranya lah diambilnya, sekiranya dimakannya, maka ia wajib mengganti kadar yang dimakannya. Kemudian para pengendali pun hendaklah juga melihat kalau orang berkorban sunat, hendaklah mereka tahu orang yang berkorban sunat ini ia mau mengagihkan kepada siapa. Ia mau disedekahkan semuanya kepada fakir miskin ataupun ia mau dibahagi kepada 3. Kemudian kerana afdal kesemua daging itu bagi korban sunat, afdal dia menyedekahkan semua kepada fakir miskin, melainkan sedikit dimakannya kadar beberapa suap untuk mengambil berkat. Dan yang afdal itu, bahagian yang afdal itu adalah bahagian hati. Jadi hati binatang korban sunat seeloknya dibahagi 7 bagi seekor lembu tua dan diserahkan kepada orang peserta korban. Kemudian bagi orang yang mau dibahagi kepada 3, ia harus dibahagi kepada 3 korban sunat itu, daging korban sunat itu, iaitu satu bahagian yang wajib untuk disedekahkan kepada fakir miskin, satu bahagian untuk orang yang berkorban, dan satu bahagian untuk orang yang kaya, dihadiahkan kepada orang kaya. Kemudian daging yang diserahkan kepada fakir miskin hendaklah dalam keadaan yang mentah dan baru dan masih segar, dan tidak memadai kalau yang diserahkan kepada fakir miskin itu yang bukan daging, seperti tulang, hanya tulang dibagi, ataupun daging ataupun yang bukan daging dibagi kepada fakir miskin. Untuk daging korban sunat. Berbalik kepada soalan yang diajukan, iaitu 4 ekor lembu. Ketani lihat tadi sebagaimana cara dibahagi bagi seekor lembu tadi, cuma itulah seterusnya dibahagi kepada setiap seekor lembu tu. Jadi bukannya dicampurkan 4 ekor lembu kemudian dibahagi kepada 3, iaitu bahagian miskin, bahagian orang korban dan bahagian orang kaya. Bukan dicampur, tetapi hendaklah diasingkan dan ditandakan, seperti cara yang diuruskan oleh pihak PDS tadi, ya, di setiap daging dan anggota-anggota lain dari satu lembu itu ditandainya. Ini lembu A, ini lembu B, ini lembu C, ini lembu D. Jadinya pihak pengurus bolehlah mengambil langkah seperti itu, iaitu dengan mengasingkan setiap seekor lembu dan bukan dicampur. Sebagai contoh tadi, lembu ini daging dan anggota dari lembu A, ini daging dan anggota dari lembu B, ini lembu C dan lembu D. Kemudian setelah itu siapa yang ikut serta di dalam berkorban dalam lembu A itu, berapa orang? Kalau 7 orang dibahagi kepada 7, lembu B dibahagi kepada 7, lembu C dibahagi kepada 7, lembu D dibahagi kepada 7. Kemudian berbalik lagi kepada niat setiap peserta korban itu. Lembu A, apa niat-niatnya? Adakah ia akan korban wajib? Kalau korban wajib disedekah semua kepada fakir miskin. Seterusnya ia korban sunat, ia akan mau bagi semua kepada fakir miskin, ataupun ia mau membahagi kepada 3 bahagian. Kerana ia yang dicampur itu, kerana setiap seekor lembu itu ia mempunyai nilai-nilainya tersendiri, dan setiap peserta korban itu ia mempunyai hak dan niat masing-masing bagi bahagian korbannya itu sendiri.
Contohnya orang yang berkorban ia sunat dan afdal ia makan hati dari binatang korbannya. Jadinya hendaklah ia diserahkan, misalnya iaitu berkorban pada lembu A, hendaklah ia diserahkan hati dari korban lembu A, bukannya diserahkan dari hati binatang lembu B, dan macam itulah seterusnya. Jadi ini perlu diambil perhatian oleh para pengendali bahawa cara pembahagian ini juga merupakan amanah yang perlu dijaga oleh para pengendali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah jelas sini bahawa kalau saya faham tadi 4 ekor lembu tadi tidak boleh dicampurkan, tetapi ia mesti diasing-asingkan seekor. Saya persilakan lagi soalan selanjutnya jika ada. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang diajukan ialah ketika majlis pengagihan daging kurban, terdapat daging kurban yang dihaskan untuk golongan fakir miskin. Tetapi daging-daging tersebut nampaknya tidak dapat dihabiskan pada majlis tersebut dan berlebihan. Jadi adakah daging-daging yang berlebihan ini boleh diagihkan kepada orang-orang kaya di majlis berkenaan? Terima kasih kepada Ustaz. Mungkin saya persilakan ahli panel kita yang pertama, Ustazah Rinianti. Jadi persilakan Ustazah. Terima kasih tadi soalannya. Sebelum kita ni membincangkan dengan isu yang diutarakan oleh penyoal, terlebih dahulu saya akan menyentuh sedikit mengenai majlis-majlis yang diadakan bersempena dengan ibadah korban. Alhamdulillah, perkara yang amat ketara dalam masyarakat tani pada hari ini, kesedaran mereka tentang keutamaan dan kemuliaan hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik, iaitu hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini kerana pada hari-hari tersebut kami dapati umat Islam di negara Brunei Darussalam ini orang melaksanakannya, orang menyambut dengan mengadakan ibadah korban, menyembelih binatang dan seterusnya. Bila mereka akan merancang juga majlis-majlis ibadah korban untuk ibadah korban dorang itu. Jadi dalam majlis-majlis ibadah korban ini apa yang jelas adalah sudah pasti ada bahagian daging korban yang disediakan khas untuk golongan fakir miskin untuk diadihkan dalam majlis tersebut. Dalam masa yang sama juga berkemungkinan ada juga daging yang lain untuk golongan lain yang akan diagihkan. Jadi tumpuan tani di sini ialah cara pengagihan daging korban. Pengagihan daging korban untuk golongan fakir miskin itu adalah merupakan amanah yang wajib disempurnakan oleh pengendali majlis, pengendali pengagihan dan mereka yang berkenaan. Apabila ia amanah, maka pengendali majlis dan mereka yang berkenaan hendaklah melaksanakan pengagihan daging korban tersebut dengan penuh cermat dan hati-hati. Ini kerana menjaga amanah dan tidak mencuaikannya itu adalah merupakan tuntutan syarak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang tafsirnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah-amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Balik semula kepada soalan tadi mengenai daging korban yang dihaskan bagi golongan fakir miskin untuk diagihkan dalam sesuatu majlis, hendak habis, lalu diserahkan kepada golongan lain. Jika perkara seperti ini yang berlaku, jika ini yang terjadi, maka perbuatan seperti ini adalah jelas bertentangan dengan kehendak dan ketentuan syarak. Ini kerana menurut syarak, daging yang dihaskan bagi golongan fakir miskin, sekalipun yang dah habis diagihkan dalam sesuatu majlis, ia tetap wajib diserahkan ke semuanya kepada golongan fakir miskin juga, bukan golongan yang lain. Itu satu perkara. Jadi para pengendali dan yang berkenaan
hendaklah mengambil perhatian supaya kesilapan seperti ini tidak akan berlaku lagi jika ia berlaku. Dan perkara yang kedua, jika bahagian fakir miskin itu diserahkan atau diberikan kepada golongan lain, dalam perkara ini ia merupakan suatu kecuaian dalam menunaikan amanah. Perlu diambil perhatian sini, pengendali pengagihan daging korban dan mereka yang berkenaan, mereka ini adalah sebagai orang yang diberi amanah, orang yang diberi tanggungjawab dalam pengagihan tersebut. Oleh itu kewajipan mereka adalah untuk menunaikan pengagihan itu dengan sempurna, memelihara serta memenuhi segala tuntutan syarak agar hak golongan fakir miskin ini tidak terabai dan niat orang yang berkorban itu ditunaikan dengan sempurna. Boleh juga untuk mengelakkan kesilapan atau kekeliruan, ada beberapa cara yang boleh diikhtiar oleh para pengendali dan mereka yang berkenaan agar amanah tetap dilaksanakan sebagaimana yang dituntut. Antaranya, pengendali hendaklah mengatur cara pengagihan dengan bijak serta mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk mengelak sebarang kesilapan. Ketika pengagihan daging korban dilakukan, pengendali perlu memastikan untuk menyediakan satu ruang khas sebagai tempat penyimpanan yang boleh membezakan bahagian daging untuk golongan fakir miskin dan golongan kaya. Jangan sampai ia bercampur aduk ataupun menjadi kekeliruan di antara sesama mereka juga yang mengendalikan itu. Apa yang sangat penting juga dalam mencapai tujuan ini adalah pengendali-pengendali ibadah korban hendaklah mengetahui dan memahami akan hukum hakam ibadat korban. Atau jika kita indah pasti, hendaklah memohon nasihat kepada pihak-pihak berautoriti dalam bidang agama mengenainya supaya tuntutan-tuntutan syarak tetap dipenuhi. Buat yang penanya dan hadirin hadirat, sebelum mengakhiri, belah kami renungkan ganjaran orang yang memegang, menjaga dan menunaikan amanah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, saya hanya akan memetik beberapa ayat. Salah seorang mukmin yang dijanjikan syurga itu ialah orang yang menunaikan amanah. Firman Allah Ta'ala yang tafsirnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janji mereka. Mereka itulah pewaris-pewaris yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang menunaikan amanah. Wallahu a'lam. Jelas di sini kalau kita lihat bahawa daging yang khas untuk diagihkan kepada fakir miskin tidak boleh diberikan ataupun diagihkan kepada orang kaya. Akan tetapi ia mesti diagihkan kepada mana-mana fakir miskin juga. Itu ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitulah tadi penjelasan daripada ahli panel kita, dan dari sini dapat kita rumuskan bahawa melakukan ibadat korban itu hukumnya sunat muakkadah, dan sayugialah semua pihak mengambil berat tentang hukum syarak yang berkaitan dengan ibadat korban, terutamanya dari segi pengendaliannya. Sebagai contoh, binatang yang dijadi korban sempurna daripada air, begitu juga dari segi pembahagiannya, sehinggalah sampai peringkat pengagihannya, terutamanya pengagihan kepada fakir dan miskin. Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita semua kerana dapat berkongsi ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, dan didoakan kita semua dapat manfaat daripadanya juga. Amin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا